Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga penilaian agama dan Islam. Yang mana kita sampai pada bahagian kedua, itu berkenaan dengan muamalah ataupun macam mana orang-orang yang pelaku bid'ah ni berurusan dengan nas-nas syarak. Okey, jadi kita dah ambil dari tu. Dah masuk pada usul yang kedua. Jadi usul pertama mereka menolak dan menentang nas yang tak kena dengan hawa nafsu mereka. Kemudian yang kedua, kita masuk itu mempermainkan atau memperolok-olokkan sumber penilaian syariah. Itu yang mana kita kata itu yang pertama adalah mereka kata beriman dengan Al-Quran sahaja, tidak dengan sunnah. Kedua, mereka beriman sebahagian dan juga kufur dengan sebahagian, mana menolak sebahagian. Sebahagian diambil, sebahagian ditolak. Mana kadang-kadang dan sampai yang pelik yang kita bincang tu, sampai satu nas yang sama, dia boleh ambil tengah-tengah nas tu, dia apa yang dia nak, dia ambil, apa yang tak nak ditinggalkan. Baik, hari ni sambung untuk ciri dan sifat macam mana mereka memperolok-olokkan juga memainkan sumber penilaian syariah. Ketiga, berkata pengarang buku kita hafizahullah, ketiga, pembohongan terhadap Rasulullah SAW atau tidak mengambil berat penyimpanan sunnah. Pembohongan terhadap Rasulullah SAW atau tidak mengambil berat penyimpanan sunnah. Pembohongan maksud dia menipu di atas nama Rasulullah SAW. Itu maksud dia. Pelaku bid'ah di dalam periwayatan mereka terhadap sunnah nabawiyah terbahagi kepada dua kumpulan. Golongan pelaku bid'ah ni, ada mereka ni mengaku mana dia tak tolak nas, dia kata beriman dengan sunnah, tapi mereka terbahagi pada dua kumpulan. Kumpulan pertama, orang-orang bersandarkan kepada pembohongan dan penipuan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhan mereka adalah golongan zindik. Ingat saya kata zindik itu adalah kalimah yang digunakan untuk memberikan gambaran orang yang buat pekerja kufur. Tapi nak kata kafir tak boleh, nak kata munafik tak boleh. Pasal kita kata pada zaman Rasulullah SAW dahulu, orang munafik diterangkan oleh Al-Quran. Yang jelas kita dikenali oleh para sahabat siapakah mereka dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tapi bila berkenaan dengan lepas Rasulullah wafat, tidak ada wahyu baru, so dan kita tak boleh belah dada orang untuk tahu apa dalam hati dia. Maka sebab itu kalimah zindik ini para ulama lafazkan. Nak kata kafir tak boleh, nak kata munafik tak boleh. Tapi perbuatan orang tu macam munafik, macam kafir. Totally macam munafik, macam kafir. Tapi kita nak kata dia kafir tak boleh. Kerana Islam, kita mengeluarkan seorang dari Islam melainkan dengan pengisytiharan orang tu sendiri, lepas ditanya dan sebagainya. Dan kebiasaan orang macam ni, bila ditanya berkenaan Islam ke tidak, dia mengaku di Islam. Macam ada orang di Indonesia, saya tengok ada satu temu ramah televisyen, dia mengaku dia Nabi. Dia directly dia mengaku dia Nabi, tanpa segan silu. Dia duduk pakai kamera tu, tanpa segan silu, dia kata dia Nabi. Dia pakai Quran juga, Quran yang sama, tapi dia kata dia Nabi lah. Macam Rasul Kahar kan, yang Melayu pun sama juga. Dia tak mengaku dia keluar Islam kan. Bahkan siap-siap dia letak jawatan lagi. Saya letak jawatan, dia menjadi Rasul. Kan serius, dia letak jawatan. Dengan tangkap letak jawatan, masalah juga. Main suka hati dia letak jawatan. Ingat apa, lantikan apa, jadi apa, AJK apa bola sepak sekolah. Mana boleh macam tu? Kenapa tak ada para rasul yang dilantik kemudian dilucutkan jawatan? Mana ada? Kan? Dia tanggungjawab, dia privilege yang berterusan sampai mati. Tahu tak? Macam orang tu lelaki, saya tak jadi lelaki lah. Macam itulah bila orang tu kata saya rasul, saya tak jadi rasul. Dia bukan benda pilihan. Bila Allah dah pilih, dah letakkan, seorang wanita tak boleh kata nak jadi wanita, seorang lelaki tak boleh kata nak jadi lelaki, seorang rasul tak boleh kata tak nak jadi rasul. Telawak dia lah. Lantik diri sendiri tak boleh, buang jawatan pun tak boleh juga kan. Tak ada tunjuk perasaan menjatuhkan seorang rasul, tak ada. Okey, yang sebab itu kita kata benda-benda macam ni, golongan ni dia digelar zindik. Zindik ni adalah kalimah yang para ulama lepas dipanggil para tabi'in lafazkan kepada orang yang kalimah dia, kata-kata dia kalau zaman Rasulullah kafir dah. Tapi oleh kerana zaman berikutnya kan, Islam tersebar, mula manusia ni mula bercampur Islam dengan falsafah,
Kan mula Yunani punya Greek Yunani lama tu masuk dalam Islam, perbahasan tentang ketuhanan menggunakan logik, mantik dan sebagainya, menyebabkan sampai last sekali orang ingatkan benda tu tak mengapa. Dan bahkan bila dah tertarbiah, terdidik masyarakat dengan pemahaman macam tu, sampai kita nak kata tidak pun payah. Contoh macam orang yang macam orang yang sebut kan, apa hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Actually the wording is actually kalimah tu syirik. The wording is syirik. Pasal banyak kita tak belajar bahasa Arab ni lah yang jahil. Pakcik kat kampung, dia kata ustaz tu datang nyanyi dekat jangan nyanyilah. Zikir dekat qiyamul kita orang, kan? Mana kami tahu dia salah ke betul? Okay, fine. Mana pakcik tak tahu. Tapi orang yang belajar bahasa Arab dia faham. Bila once kita letakkan hasbi rabbi, memadai untukku Tuhanku, jallallah maha agung Allah, ma fi qalbi, tiada dalam hatiku ghairullah kecuali Allah, kemudian Nur Muhammad sallallahu. Okey. Di sini kalau kita ni, kadang saya tak ada kawan kan. Apa kecuali kawan saya Ali. Ali ni dalam rumah sepupu saya. Ali ni sepupu. Benar the wording Nur Muhammad itu menjadi badal, tu tak badal. If you take out the word Allah and the word Nur Muhammad will come, jadi tiada dalam hatiku kecuali Allah. Apa dia yang dimaksudkan Allah tadi? Nur Muhammad. That wording memang confirm keluar Islam sebenarnya. Tetapi kerana apa? Kerana masyarakat kita diterima Islam sekali dengan Sufism serentak. Dan actually lafaz dia kita tak mengatakan teruslah. Berkenaan kita kata kalimah ini patut ditinggalkan kerana dia memberi pengertian wahdatul wujud. Mana semua orang ada Nur Muhammad dalam dada dia. Bukan macam tu cara dengan Islam kita terjemahkan pengertian. Bahkan kita kata dia beralasan pula, tengok roh kita ni. Lepas kita mati dia tak binasa. Tak, itu bukan alasan. Itu hak Allah Ta'ala untuk menciptakan roh kita dalam keadaan macam tu. Dan bukan maksud roh kita ni roh Allah kan. Dan actually dia punya, kalau kita kesinambungan tu dia akan bawa ke situ. Jadi lafaz itu kalau kita terjemah sebiji-sebiji, kafir, syirik. Tapi oleh kerana masyarakat kita terdidik dari kecil dengan benda berkenaan, maka di situ datang masalah dia. Itu masalah dia. Jadi lafaz kafir tidak, lafaz munafik tidak, lafaz syirik tidak, tapi kita zindik. Faham tak? Pasal masyarakat terdidik macam tu. Para ulama yang berikutnya gunakan lafaz yang play safe lah. Tidak kita kafirkan orang, tidak munafikkan orang. Kita tak tahu apa dalam hati dia. Kan ada separuh orang tu dia ingat benda dia buat tu betul. Pasal dia kecil diasuh macam tu, dia ingat betul. Dan kalau tak ada benda berkenaan, macam mana kita nak buat? Macam mana? Ni kan benda ni kan biasa dah kita buat dari kecil. Takkanlah salah pula dia jadikan kabut. Kerana benda tu terdidik. Walaupun sebenarnya macam kita kata macam contoh macam apa meraihkan kematian orang. Mana ada keraian kematian, tak ada kan? Tapi bila orang tu buat kenduri arwah, essentially meraih kematian. Similarly, bahkan para ulama mazhab Syafi'i macam dalam actually kita fiqh manhaji, kitab fiqh manhaji yang dicetak, diedarkan. Fiqh manhaji ni kita kata fiqh mazhab Syafi'i yang kita kata bercontohlah, yang moden, yang dalam tajuk mazhab Syafi'i. 3 orang ulama karang bergabung meletakkan kitab tersebut. Dan buku tersebut ni jadi macam sandaran baru yang utama lah bagi siapa nak mengajar fiqh mazhab Syafi'i, kena pakai kitab ni. Tapi bila sampai diterjemahkan, diorang buang kitab berkenaan dengan kitabul janaiz. Kalau siapa terjemah kitab jenazah dalam tu, memang semua orang Melayu kita buat salah. Dia memang ni dekat Kelantan kan, Jaafar Awas sebagainya, buku tu dicetak. Cetakan tu dibuang. Dihazaf kitabul janaiz berkenaan jenazah tu, take out. Tak tu, ini tak takut Tuhan sungguh siapa yang buat kerja ni. Serius. Kan bila kita amanah, bila kita terjemah putih ke hitam sebut. Yang kita kata, tapi saya tak nak ni, saya buang. Macam saya terjemah buku ni kan, kita nampak Ibn Taymiyah punya nama je buang. Sebab apa? Ini kan nanti tak boleh ni. Tak boleh macam tu. Jadi bahkan benda ni bahaya. Pasal benda tak terbiasa dengan masyarakat kita sanggup tolak. Nanti kalau saya dapat ceritakan, saya tunjuk tuan-tuan sekalian. Macam ni bahasa Arab dia, macam ni bahasa Melayu dia, yang diedarkan sekarang, yang diajarkan sekarang, tak ada kitabul janaiz. Kitab jenazah tak ada. Kenapa? Sebab bila sebut tentang perkara-perkara tertentu, macam membuat urusan kenduri untuk kematian dan sebagainya, dianggap sebagai niyahah ataupun meraung atau meratap kematian. You are not supposed to do that. So, orang tu kita kata tak kira dia baik ke jahat, dia akan mati. Tak kira dia sayang ke tidak, dia akan mati.
Dan mati itu bukanlah putusnya hidupan kita dengan dia. Bahkan kita mungkin berjumpa lagi di hari akhirat nanti. Kalau untuk kebaikan lah, kalau untuk keburukan lah. Kalau salah menyalahkan, kat sanalah kita jumpa juga. Kan seorang isteri sebagainya kan kat dunia ni sibuk kata yang biasa gunakan ayat suami tak ajar. Kan suami tak ajar, jadi suami bertanggungjawab. Kan Nabi Yunus, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, isteri dia kafir. Isteri ada hak nak kata pada dia bahawa nabi tadi tak ada apa salah seuslub sampai bini pun kafir. Mana ada macam tu? Nobody essentially akan tanggung dosa orang lain. Tapi akan timbul manusia yang akan cuba salahkan orang lain. Kan akan timbul. Kan minta supaya apa pemimpin yang sesatkan dia supaya masuk neraka pun ada. Dia dalam neraka dah. Dia minta orang tu masuk neraka, 2 kali ganda kena pijak dengan dia pula. Jadi kan ini permintaan ahli neraka. Tapi jangan doa pula. Ini satu benda lagi. Doa dalam Quran. Mana tadi isteri saya dapat ada orang edaran dia apa? Barang siapa nak isteri awet muda, amalkan tak dapat tak ada? Kau dapat ke? Kan? Untuk perempuan ni Ustaz? Untuk perempuan lah masalahnya. Perempuan untuk suami handsome tak ada pula. Dia surah Waqiah ayatul kursi. Jadi bila isteri saya tanya kepada saya kata macam mana kita tanggungkan pada Al-Quran, ayat Al-Quran tertentu, tugasannya bukan tugasan dia. Faham tak? Bila ayatul kursi Nabi kata, ayatul kursi barang siapa baca di awal pagi, maka sepanjang siang dia akan jaga daripada jin. Macam siapa baca di awal malam, maka di sepanjang malam dia jaga daripada jin. Tu macam suratul Baqarah, dia akan menghalang syaitan masuk dalam rumah kita. Mana ada ayat-ayat tertentu yang Nabi sebutkan fadilat kelebihan dia. Itu Nabi bagi tahu, ditanggungkan pada ayat tadi tugasan. Sekarang ni bila orang tu kata ayat ini bini cantik, dia ayat tu tentang tajuk dan surah Al-Waqiah tu tajuk tentang isteri dekat dalam syurga nanti. Bukan isteri sini. Saya kata isteri sini sakit, demam, ingus keluar, batuk kan ada masa macam kan dia muntah lah dan sebagainya. Tak ada cunnya. Mana ada orang muntah hayu? Ada muntah hayu kan? Anggunnya perempuan tu muntah. Tak boleh lihat macam tu. Mana ada? Kan? Dunia ni dunia lah. Kan? Kita kata tahap dunia. Yang syurga tu nanti lain. Hatta wanita di dunia nanti masuk ke syurga, dia akan lebih elok daripada bidadari. Faham tak? Maka kalau dia kata dia kahwin, dia jadi ketua bidadari kepada suami dia. So, jadi tak ada timbul tajuk berkenaan dengan baca ayat tentang bidadari tu nanti bini jadi macam bidadari. Tak ada. Kan? Kalau macam tu macam tu jugalah. Jangan tanggungkan kerja, bukan kerja Al-Quran. Termasuk macam inilah. Macam dalam Al-Quran Karim, kalau orang sibuk berkenaan dengan doa, ada ayat Al-Quran yang doa Nabi, para anbiya berdoa. Ada doa orang beriman. Ada juga doa-doa yang dikatakan doa-doa tadi sebagai doa apa? Doa ahli neraka minta kepada Allah Ta'ala supaya buat benda berkenaan. Tak guna juga doa pun. Doa juga tapi jangan baca. Macam surah Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari dia bolak-balikkan muka mereka di atas api neraka. Yaqulu, mereka akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana. Wahai Tuhan kami dulu taati pemimpin kami. Wa kubara, dan pembesar-besar kami. Fadalluna as-sabila, lalu mereka sesatkan kami jalan. Lepas tu doa pula. Ni ahli neraka ni. Rabbana atihim di'afaini minal azab. Wahai Tuhan, berikan mereka 2 kali ganda azab. Wal anhum la'nan kabira. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Tapi you actually in the hell. Tak guna pun doa. Maksud dia doa yang jangan pula kita lepas sembahyang ni asal doa dan Quran je baca. Rabbana je lah. Rabbana atihim di'afaini minal azab. Mana boleh doa macam tu? Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, ya amalkanlah. Rabbana hablana, amalkanlah. Rabbana la tuzigh qulubana, amalkanlah. Itu doa Quran. Direct doa Quran. Pelik tu doa. Saya katakan kumpulkan doa ahli neraka pun tahu. Kan? Letaklah tu. Doa ahli neraka minta kepada Allah Ta'ala lepas masuk neraka. It's nothing. It's just perkhabaran. Ini datang dia ambil ayat-ayat Quran bantai macam tu. Suka hati dia. Pelik jugalah. Jadi kita kata ini kita kata kadang-kadang golongan ni dia ada separuh tu dia lafazkan, dia amalkan benda-benda tapi tak faham benda tu kenapa dia buat. Jadi bahaya jugalah pasal dalam masyarakat kita tu lafaz zindik itu ditimbulkan oleh para ulama. Pasal zindik Nabi sini tak sebut zindik. Dia sebut zindik essentially Nabi sini tak pernah lafazkan kalimah zindik ni. Zindik kan. Pasal zindik ni adalah istilah yang para ulama zaman ilmu kalam masuk dalam Islam. Kemudian ada orang yang bercakap tentang ni. Nak kata keluar Islam kita ni sikit. Macam orang Mu'tazilah kan. Nak kata keluar Islam payah.
Dia tak mengaku keluar Islam. Dia kata beriman Quran, dan Quran beriman dengan sunnah. Dia tak kata keluar. Tapi cara hidup mereka, cara mereka berdalil, memang macam golongan dia zindik lah. Golongan kebatinan dan golongan hawa nafsu. Keseluruhan mereka ni adalah golongan zindik yang mana buat ni. Kebatinan yang macam contoh golongan yang dia kata Quran ni ada zahir ada batin. Awak ni baca Quran yang zahir, saya baca Quran yang batin. Awak beramal dengan luaran, kami beramal dengan isi. Dia kan, jadi adalah golongan macam ni. Mana tafsir Quran pun tafsir zahir, tafsir batin. Dia bagi ayat dia tu jadi keluar amalan-amalan pelik-pelik ni. Kalau baca ini jadi ini, baca ini jadi kanser, jadi kanser. Baik kanser kan. Jadi benda-benda tersebut menjadi satu amalan, orang kata apa, ni kebatinan dia panggil. Dan golongan hawa nafsu, yang mana tak nak beramal dengan agama dan juga terus terang tolak. Seperti Rafidah. Rafidah ni golongan Rafidah ni tahulah Syiah Dan gelaran Rafidah ini sebenarnya diberikan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Husain ada anak, Ali Zainal Abidin. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain, dia ni cucu Husain, cicit kepada Ali bin Abi Talib. Nama dia Zaid bin Ali. Zaid bin Ali. Ali, betul, Ali ni anak kepada Husain. Ali dalam kurungan dia punya gelaran dia Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Itu dia ni. Jadi Zaid ini yang berikan gelaran Rafidah ni bukannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dia adalah dia keluarga Nabi. Imam kepada golongan apa yang kita kata keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi dia sebenarnya cerita ni zaman ketika dia dia hidup. Dia ada calangan untuk mengambil alih kerajaan. Jadi dia minta kepada orang-orang di Kufah yang dulunya janji dengan datuk dia itu Husain untuk tolong Husain, dan bila Husain datang dia tinggalkan. Dia biarkan Husain kena bunuh. Itu dia orang punya golongan Syiah dahulu. Kemudian bila datang Zaid bin Ali ni, dia datang jumpa mereka, minta juga bantuan yang sama untuk take over kerajaan. Maka ketika tu golongan berkenaan kata kami akan tolong kamu, tapi kami nak tahu apa penilaian kamu tentang dua orang tua tu. Itu ni Abu Bakar dan Umar. Lepas tu Zaid bin Ali pujilah. Puji mereka. Dia kata baguslah sekian sebagainya. Pasal banyak orang cerita berkenaan dengan kata memburukkan keluarga apa. Dia katakan lepas daripada Muawiyah naik kerajaan, dia burukkan keluarga dia Ali, dia burukkan Hasan Husain dan sebagainya, dia burukkan keluarga Rasulullah. Peliknya, sedangkan tiap-tiap tahun benda disebut dalam kitab sirah berkenaan dengan dia kata Hasan Husain ni dan lain-lain dan cucu-cucu dia datang jumpa dengan khalifah untuk terima hadiah. Takkanlah orang tu maki atuk kita, maki bapak kita ambil hadiah daripada dia. Kan logik kita sikit, takkan tak ada harga diri. Kan kita Hasan Husain Husain sentiasa masuk jumpa Muawiyah dan terima hadiah dan sebagainya. Jadi kita kata benda berkenaan adalah di antara permainan pemburukan yang diorang timbulkan, tak ada kebenaran sekalipun. Tapi anyway, tengok apa jadi. Jadi bila diorang tak ada mereka tanya pada Zaid bin Ali apakah pendapat dia tentang Abu Bakar dan Umar, maka Zaid bin Ali kata mereka dua adalah baik, Allah Taala ni, dan mereka Allah Taala balas pada mereka kebaikan di atas apa yang mereka ke depan kepada umat Islam dan sebagainya. Memang itu realiti pasal mereka ni adalah dua sahabat Nabi yang mulia, yang memang Allah Ta'ala bukan setakat ni, semua orang tahu kelebihan mereka, semua orang tahu kedudukan mereka kepada Rasulullah SAW. Tak ada siapa di kalangan umat ini yang mengingkari kedudukan mereka kecuali orang tu gila je. Memang tak siapa tolak. Abu Bakar Umar kata sekian, pelik. Orang tu pelik. Jadi bila Zaid bin Ali kata benda yang sama, jadi golongan tu kata tak nak. Engkau kena kata juga engkau tak setuju dengan dia, engkau kena kafirkan dia dan sebagainya, baru kami ikut engkau, baru kami tolong kau untuk ambil take over kerajaan. Betul kata tak boleh. Betul, jadi diorang degil. Maka Zaid bin Ali berkata kepada mereka, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-8, Allah Ta'ala nyatakan lil fuqara'il muhajirin, untuk orang fakir muhajirin. Mana harta masa perang yang khas untuk Rasulullah ni adalah untuk orang-orang fakir muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang dihalau daripada harta mereka dan juga rumah mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka mengharapkan kepada kelebihan Allah Ta'ala juga keridaan Allah Ta'ala. Mana mereka kena halau sebab itu je. Wa yansurunallahu wa rasulahu, dan mereka bantu Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Jadi Zaid bin Ali kata korang ke orang ni di ayat ni, korang ke orang ni? Dia kata bukan. Lepas tu dia baca pula
walladzina tabawwa'ud dar wal iman, ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang mempersiapkan dar, tempat tinggal, wal iman, iman, min qablihim, sebelum orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka suka orang yang berhijrah pada mereka. Ini orang Ansar lah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tak dapati dalam diri mereka ni sebarang kehendak, keinginan daripada apa yang mereka berikan. Macam berikan benda, dia tak ada harap untuk balasan balik. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka melebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka ada kepayahan, kesukaran, keperluan sangat, tapi dia sanggup lebihkan orang lain. Wa may yuqashuha nafsihi, dan siapa-siapa yang dipelihara daripada kebakhilan diri sendiri, faulaika hum faulaikumul faizun, mereka orang yang berjaya. Faulaikum muflihun, mereka orang yang berjaya. Okey, jadi dia tanya pula, korang ke orang ni? Korang kata bukan. Saya itu awal tadi muhajirin, yang ni Ansar. Kalau engkau bukan, dia kata kalau kamu bukan orang pertama ni, itu ayat ke-8 kamu bukan juga orang ini, yang kedua tadi itu ayat ke-9, yang muhajirin, Ansar, maka persaksikanlah. Aku bersaksi demi Allah, korang bukan orang yang ketiga. Yang Allah nyatakan lepas tu datang dalam ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang datang selepas mereka, selepas muhajirin, selepas Ansar. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkan kami, wali ikhwanina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, yang kau menjadikan ya Allah dalam hati kami sebarang kedengkian kepada orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, engkau Maha lembut ya Allah, Maha penyayang. Demi Allah, korang bukan orang ketiga ni. Pergilah kamu semua golongan Rafidah. Idhabu fa antumur Rafidah. Itulah lafaz terakhir yang dilafazkan oleh cucu Sayyidina Husain, cicit Sayyidina Ali kepada golongan ini. So gelang Rafidah ni bukannya Imam Syafi'i bagi. Dia dah awal lagi diberikan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. So jangan salah faham kita ingat kita ni ahli sunnah jamaah menggelar orang. Tak ada. Diorang gelar diri orang sendiri. Bahkan dia kata digelar mereka ni oleh apa? Keluarga Rasulullah sendiri, keluarga Ali sendiri, anak cucit daripada Husain. So gelaran tersebut bukan gelaran dia. Diorang enggan. So jadi Zaid bin Ali kata, korang bukannya muhajirin, korang bukan Ansar, demi Allah korang bukan orang ketiga. Surah Al-Hasyr ayat ke-10 mana Allah Ta'ala nyatakan dengan sifat itu. So kalau tak nak kata dah dalam Quran, sifat orang yang datang lepas daripada muhajirin Ansar, kerja diorang adalah mendoakan keampunan. Kan datang orang tu mempersoalkan para sahabat, who are they? Dia bukan golongan ni. Confirm bukan golongan ni. So nak duduk mana? Muslim, tapi anda siapa? Pasal Allah Ta'ala berikan gelaran, siapa-siapa datang lepas para sahabat, ini sifat dia. Once Allah Ta'ala dah beritahu ini sifat dia, siapa-siapa datang lepas para sahabat, perangai tidak macam tu, maka dia bukan golongan yang Allah Ta'ala masukkan dalam Quran. Bahkan tak layak untuk digelar sebagai Muslim. Tetapi lah macam dia mengaku Islam, kita tak ada hak keluarkan. Faham tak? Yang sebab itu kita kata Rafidah, digelar Rafidah, idhabu fa antum Rafidah. Dan Jahmiyah ni, kumpulan yang satu lagi lah, yang kita kata apa, terakhir daripada fahaman-fahaman falsafah, yang diorang ni banyaklah benda-benda tertentu yang kita panggil contoh macam apa, sifat-sifat Allah Ta'ala dibatalkan oleh mereka. Jadi dia kata macam melihat tapi tak melihat, mendengar tapi tak mendengar, kalau tak mendengar pakai apa dan sebagainya. Jadi dia nafikan. Jadi golongan ni, kerana itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah berkata, aku tidak pernah lihat dari kalangan ahli hawa nafsu, orang golongan yang ikut hawa nafsu ni, aku tak lihat di kalangan mereka ni yang paling disaksikan berdusta berbanding golongan Rafidah. Paling kuat menipu. Tak, kita tengok sampai sekarang ni, kalau saya pernah duduk kat Yaman tu, dia beri kepada satu buku dari kedai-kedai Syiah ni jual kan. Buku tu salah seorang di kalangan ustaz saya, pensyarah yang saya kenal tu, dia bagi saya pinjam buku tu. Saya bacalah dengan bulu apa yang ada dalam tu. Tapi nak jadi cerita, di awal mukadimah tu guys. Mukadimah kan dia kata, rujukan kitab-kitab Syiah yang ditulis, yang bergantung padanya pengarang ni untuk mengarang. Dia tulislah satu benda. Kemudian rujukan kitab Al-Sunnah yang disandar kepadanya oleh pengarang ini. Dia tulislah. Lepas tu di bawah tu dia tulis. Dia kata, walaupun aku tak mempelajari kitab-kitab Al-Sunnah ini, dan aku tak pernah tengok benda yang disebut ni dalam kitab mereka, tapi aku rasa ia ada. Faham tak? Dia tak baca. Tapi aku rasa dalam tu ada. Apa aku cakap ni ada dalam tu. Ini masalah lah. Dan golongan ni pelik kan? Golongan Syiah ni pelik. Mana ada benda yang tak ada. Dan memang banyak benda. Dia sibuk pegang satu kisah tu lah.
kisah yang Wadir Hum, yang Nabi pesankan siapa wali aku, aku jadi wali dia, Ali lah wali dia. Dia sibuk pegang benda tu je. Itulah dia pusing. Dia canang satu kampung. Untuk pakai itu je lah. Lain tak ada pegang dah. Tak ada hadis lain. Itu je lah hadis dia. Kemudian hadis berkenaan dengan aku takut fikum, sakal lain. Aku tinggal pada kamu 2 bebanan, 2 tanggungjawab. Sakal lain tu 2 beban. Bukan dua benda sandaran, 2 beban. Kan, satu dia kitab Allah. Dalamnya ada hidayah semua. Satu lagi wa itrati ahli baiti, dan keluargaku ahli dan keturunanku, ahli keluargaku, ahli baitku. Lepas tu dia sebut udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringat kamu dengan Allah terhadap keluarga aku. Maksud dia jaga keluarga aku, itu maksud dia. Bukan maksud dia benar orang tu tadi kalau tak tengok keluarga Rasulullah punya dalil, contohnya macam bila sesat. Tak. Allah Ta'ala menjadikan ilmu tadi bukan hanya duduk kat situ. Tu dia orang sebut canangkan Ali pintu gudang ilmu kan. Ali dah pintunya. Aku gudang ilmu dan Ali dah pintu dia. Dia orang war-warkan macam itulah. Seronok kan, suka macam tu. Dan dia sibuk pusing macam itulah. Kehidupan mereka tak ada benda lain. Lepas tu sibuk berkenaan pembunuhan tu. Kita umat Islam, kita tahu siapa tajuk berkenaan dengan orang-orang yang membunuh para sahabat dan sebagainya. Yang bunuh Osman sebelum daripada Ali sendiri ditolak Osman dibunuh tadi. Yang membunuh tadi pun ada. Tapi kita tak kerja kita duk maki laknat orang berkenaan tiap-tiap hari. Tak, orang yang bunuh Osman, nama dia ada. Tak ada kita tampalkan duda-duda di lantai ni. Dah hati. Mana ada? There's no such thing. Pasal kita kata dah lepas berlalu. Kan berlepas berlalu. Allah Ta'ala akan hukum orang berkenaan. Yang bunuh Osman, yang bunuh para sahabat Nabi. Kita kata benda orang tu adalah bersalah. Confirm. Tak ada siapa yang kata bagus dan elok. Bahkan kita kata kat situlah kita kata pendirian kita pasal kita belajar qada dan qadar. Iman kita pasal Allah Ta'ala aturkan dunia ni dengan pergerakan tadi. Ini orang tak boleh terima benda berkenaan. Ali tak jadi pimpin lepas Rasulullah, dia sibuk. Kenapa tak jadi? Kenapa? Jadi dia ada ke lah kisah-kisah macam-macam. Yang paling lawak dia kata apa? Nabi nak tulis dah Ali sebagai khalifah. Actually benda tu berlaku Khamis. Hari yang kita katakan Nabi nak tulis tu Khamis. Jadi yang diriwayatkan kisah tu Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Nabi wafat hari apa? Isnin. Kisah tu berlaku hari Khamis. Nabi pula lepas daripada hari berkenaan, Nabi keluar berucap depan orang ramai, tinggal kepesanan yang terakhir. Nabi tak ada pun cakap hari tu aku nak tulis tu, yang aku tak tulis tu, yang aku nak tulis adalah, tak ada. Nabi tak ada ungkit pun lagi. So maksudnya kalau orang tu sibuk pusing kat situ kan, dia actually circling around benda yang tak logik. Sebab kalau dah Nabi nak sampaikan benda penting sangat, tak dapat tulis kan. Dan besoknya Nabi keluar, dipapah oleh para sahabat, keluar Ali sebelah seorang lagi. Kenapa Nabi tak cakap? Apa Nabi cakap? Oh, dia tu cakap dekat Wadi Khum. Ini yang terakhir, ini latest. The last word yang kita nak dengar. Dia cakap, tak masalah lah. Kan tak logik, pelik tu. Dia tanya saya, dia kata dengan Nabi nak tulis tak bagi ni. Saya kata ya. Tapi masalahnya Nabi bukan mati terus lepas tak boleh tulis, Nabi wafat. Tak. Benda terjadi hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, ada 3 hari lagi. 3 hari lagi lepas tu. Jadi diorang datangkan dengan idea kata macam ni. So dia timurkanlah cerita bohong. Dia kata bila Abu Bakar pegang jawatan, mula paksa ni, tolak pintu rumah Ali, kemudian Fatimah belakang tu tersepit, tergugur anak, macam-macam di situ ada kan. Ni pelik je kata. Jadi itu yang sebab Imam Syafi'i kata, aku tak pernah jumpa golongan paling kuat menipu disaksikan berbohong. Tersaksi dia menipu. Melainkan golongan Rafidah. Kuat sangat menipu. Tak ada kerja lain, ya. Berkata Syekh Rafidah, seorang Syekh Rafidah yang telah bertaubat, kami dahulu apabila kami berhimpun dan kami rasakan baik satu perkara, kami buatkan untuknya satu hadis. Macam bau lah benda ni. Contoh macam yang hari itulah, apa pahala untuk seorang isteri masak untuk suami dia. Ada orang edarkan, sengihlah akak-akak yang masak kat rumah. Alhamdulillah ada pahala rupanya masak untuk lelaki. Kan seriously kan. Buat hadis, reka hadis dan sebagainya. Untuk satu occasion, untuk satu keadaan, untuk satu perbuatan dan sebagainya. Memang kita kata contoh macam Ramadan, Jumaat, solat 5 waktu, menjadi penghapus dosa dengan syarat dijauhi dosa-dosa besar. Ini memang adalah hadis Nabi. Nabi kata as-salatul khams, sembahyang 5 waktu, solat 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat. Kemudian Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa bagi apa di antaranya. Maksudnya lepas subuh kita buat salah,
Zuhur bersihkan, lepas Zuhur buat salah, Asar bersihkan, lepas Asar buat salah, Maghrib bersihkan. Tak cukup 5 kali? Seminggu sekali datang Jumaat. Tak cukup? Setahun sekali. Tapi ujung dia sebut idza jtunibatil kabair, bila dijauhi dosa-dosa besar. Dan maksud dia kalau orang tu nak supaya berkesannya solat atau ibadat-ibadat yang dia buat tadi menghapuskan dosa dia, dia kena bertaubat daripada dosa-dosa besar. Membaikkan hati dia tadi. Kalau anda kata banyak titik-titik kecil, solat, puasa dan sebagainya boleh buang. Tapi kalau anda kata ada batu besar, blok itu yang dosa besar yang dia buat, dia menyekat daripada dibersihkan hati dia, tu maksud sebenar. Jadi memang kita kata memang patut kita galakkan orang sebelum daripada melakukan ibadat dan sebagainya, bertaubatlah. Kan lebih lagi kalau datang Ramadan ni, bertaubat daripada segala dosa-dosa besar. Okey, memang bila Nabi sebut tu ada satu dorongan untuk kita bertaubat dan minta maaf kalau kita salahkan orang. Ada dorongan. Tapi tak ada dalil. Maksud tak ada dalil tu jangan reka dah hadis pula. Barang siapa yang tak bermaaf-maafan maka tak ada keampunan baginya. Tak ada. Itu tak adalah timbul pula. Kan siapa yang tidak ada sekian, mana boleh macam tu. Bahkan kita kata dosa manusia dengan manusia. Dosa Allah Ta'ala, dosa Allah Ta'ala. Semua benda tu akan dihitung balik. Kita tersedar, tak tersedar, mana ibadat kita dan sebagainya, apa yang boleh hapuskan, apa yang tak terhapus, dan akhirat kita jumpa balik lah. Tu je cerita dia. Jangan reka hadis. Jangan buat atas nama Rasulullah sebarang hadis yang kita rasa seronok. Tak buat happy je benda ni. Kalau bagi ni sedap hadis ni. Jadi salah. Kan dia buat hadis. Mengada-adakan hadis. Pelik tu dia kata perawai hadis dalam apa Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kenal orang berkenaan. Siapa dia, lahir mana, anak berapa, kahwin siapa dan sebagainya. Macam tu sekali sifat ahli hadis punya ni. Dan level dia orang taklah level awal. Mana sebelum daripada zaman macam Imam Bukhari datang dalam tahun 100 lebih kan. Imam Syafi'i 150. Mereka yang dibincangkan ini adalah orang yang bawah daripada itu. Mana orang yang berjumpa para sahabat, jumpa sahabat Nabi SAW, dikenali mereka ni. Level mereka kalau kita kata dengan Rasulullah ni dalam 4 generasi je. Mungkin atuk dia adalah sahabat. Kalau tak bukan bapak dia, atuk dia sahabat. Kalau tak pun onyang dia sahabat. Golongan yang kita kata disebut sebagai level perawi hadis ni. Dia level dia tahun itu je. Lepas tahun 500 Hijrah tak dibincangkan dah siapa. Faham tak? Dia cari bawah 300 Hijrah. Golongan berkenaan perawi hadis ni. Dalam periwayatan hadis zaman tu. Ketika itulah dijatuhkan orang-orang berkenaan disebutkan nama mati bila. Ini normally semua sekali mati dalam 250 ke bawah. 180, 170 dan sebagainya. Dia umur dia macam tu. Ada yang 78, ada 79 hijrah mati. Dibincangkan macam tu. Orang tu mungkin jumpa sahabat Nabi, jumpa dengan orang jumpa sahabat Nabi. Itu level dia orang. Jadi kenali semua sekali. Jadi kalau dia kata ada orang nak reka, kenal sangat. Semua orang tahu siapa yang menipu, siapa yang tak menipu. Daripada siapa guru dia, semua dikenali. Sebut dia kelentong nama guru. Cek balik rupanya bukan guru dia. Boleh cek balik guru dia siapa. Maka setiap perawi tadi kita tengok siapa guru, siapa nak murid dia. Contoh saya tunjuk macam ni saya nak buat ni. Contoh katalah saya sebut kan, Sufyan Ats-Tsauri Ini contoh. Okay, katakanlah kita ambil Sufyan Ats-Tsauri. Kita letak kat sini perawi. Okey tak bila saya tekan ni, dia guru-guru dia. Siapa guru-guru dia tak? Dia sebut dia tu. Dekat sini sebut ada dalam 8 9 jap. Guru dia ada 290 orang. Mana siapa daripada siapa yang ambil hadis ada 290 orang. Ni di bawah ni. Tuan nampaklah. Di bawah ni kan. Mana ini sebut nama guru-guru dia. Kalau kita kata kalau tak ni kan, anak murid dia siapa? Anak murid dia pun kita tahu. Kita sebut tak. Sufyan Ats-Tsauri anak murid dia siapa? Dia letak kat sini ada dalam 122. So jadi maksudnya kalau seorang tu boleh relate kan 122 orang ni je. Kan dia kata dia orang lari kan nama, orang kenal. Limited. Kalau kita tengok dalam apa buku apa? Syiar A'lam Nubala, macam dikarang oleh Imam Az-Zahabi, dia sebut siapa macam dia sebut nama. Katakanlah sebut nama seorang tu, Abdullah bin Mubarak. Siapa yang dia belajar daripadanya disebut. Kemudian siapa yang ambil hadis daripada dia disebut. Macam tu sekali. Bukannya main macam terjah je. Nama macam sedap je nama ni. Kita reka dah nama, tak ada. No such thing. Faham tak? Macam hatta kita kata bila berkenaan fadilat Quran, ada fadilat Quran yang kes ni Syiah yang banyak-banyak sebarkan. Inilah baca ini bini cantik, baca ini suami handsome. Handsome tak ada tak? Salah juga.
Mana bini tak nak, suami nak bini cantik. Bini tak nak suami handsome. Betul? Yelah sebelum kahwin, yelah lepas kahwin dia harap suami dia tak diambil orang. Dengan sebab itu dia tak doakan suami dia handsome. Soalan betul ke? Wallahu alam. Jawab sendiri. Okey. Biasanya orang takut. Kalau handsome sangat dia, semua orang datang pintu rumah, piwit tak kena kan. Duduk depan pintu rumah. Bini tu keluar rumah, biar benar kan. Semua peminat suami dia. Masalah juga. Kan? Jadi kita kata macam itulah ayat-ayat ini, yang ini untuk lembutkan hati, yang ini untuk anak degil, yang ini untuk suami malas, yang ini untuk bini tak masak. Semua sekali ada. Macam-macam ayat. Pelik. Kan pelik. Semuanya ada ayat. Yang ini yang kita katakan sebagai apa tahu, perbuatan dia reka-reka. Dia ada-adakan. Kalau tak ada kelentong pula, yang best lagi dia kelentong pula. Adakan fazilat tertentu untuk surah tertentu. Kalau baca dapat sekian, Nabi sabda. Dia sebut Nabi sabda, lagi dahsyat. Kalau yang biasa orang sebat ni, kita tanya hadis mana? Alah Syekh, Quran kan mukjizat. Baca je lah. Kan? Itu yang dia nak sangat. Dia sebut macam tu je. Dia kata yang Rafidah ni dia akan buat fabricated hadis untuk ceritakan benda yang seronok yang dia nak buat. Nak kita datangkan kebaikan kubur ke apa ke sebagainya, semua sekali dia akan datangkan dengan cerita-cerita palsu. Ibnu Taimiyah berkata, ahli ilmu tentang penukilan, periwayatan dan penyandaran telah bersepakat. Mana ahli ilmu dalam masalah penukilan, yang nukil-nukilkan cerita, periwayatan hadis, penyandaran isnad dan sebagainya, telah bersepakat bahawa Rafidah adalah kumpulan paling berdusta. The most lying kan, apa kumpulan dalam Islam ni paling kuat berdusta, kumpulan Rafidah. Dan dusta di kalangan mereka ni sejak dahulu lagi. Jadi daripada awal. Bila start daripada dia ada kisah berkenaan dengan Nabi pilih Ali sebagai khalifah. Sedangkan Nabi Ali sendiri pun tak ada sibuk berkenaan apa tersebut, dan bahkan Ali bin Abi Talib memberikan bai'ah kepada kedua-dua khalifah selepas daripada, dan bahkan ketiga sampai Osman pun dia bagi bai'ah. Maka dengan sebab itu tak timbul tajuk berkenaan dengan Ali tak setuju. Pasal Ali bin Abi Talib dia adalah sahabat Nabi dan dia adalah menantu Rasulullah, dia adalah sepupu Rasulullah. Macam kita kata kalau dia ada kelebihan tu, Osman pun adalah kelebihan sama. Dia ada 2 kali pula anak Rasulullah dikahwin. Kadang orang-orang dia sibuk berkenaan dengan family trait. Tapi macam Syiah kita tahulah dia dilebihkan pun bukannya lebihkan Ali punya anak keturunan semua sekali. Hasan punya anak dia tak ambil sebagai imam. Yang dia ambil semua anak Husin saja. Dan Husin punya anak pun dia pilih juga, bukan semua. Husin kahwin banyak. Tapi dia yang dipilih untuk menjadi keturunan dia punya ni kan, dia punya trait of imam-imam tu, dia ambil anak hasil perkahwinan Husin dengan anak Raja Parsi. Seorang ni diorang ni Persian, yang orang Parsi yang tak hilang lagi keparsian dia. Kita sama dia kata Iran kan dia naik kan. Bayangkan Afrika, macam Sudan kan, Sudan ni African. Kan orang yang kulit hitam tapi cakap Arab sepenuhnya, okey? Surat khabar sebagainya. Iran dia naik, perasan tak? Dia gunakan bahasa Parsi sepenuhnya. Apa matlamat dia? Kalau dia kata kalau zaman dahulu para sahabat di situ, di Kufah, Basrah, Iraq yang sebelah jiran dia, guna bahasa Arab. Guna bahasa Arab. Dia orang tak guna bahasa Arab. Dia sebarkan guna bahasa Parsi. Kita bukan masalah gunakan bahasa, pasal bila dah orang tu para sahabat Nabi sampai ke sana dan bila dah penggunaan bahasa Arab tu meluas, sepatutnya dikekalkan. Masa Ali bin Abi Talib sampai ke sana, dia guna bahasa Arab. Tak tukar tempat bahasa Parsi pun. Tapi diorang trade yang diorang nak pegang, nak tekan kan, guna bahasa Parsi. Dan kemudian apa dia punya dia punya keparsian tu lebih kuat daripada keislaman. Dia mau actually lebih berbangga dengan keparsian dia. Sebab apa kes dia bila para ulama menyatakan nak perhatikan sesatnya mereka ni bila mereka ambil Ali ada anak, tapi yang dia dua terkenal yang Nabi sebut ni adalah Hasan Husin. Okey. Tapi dalam nafas yang disebut oleh mereka ni, Nabi pernah puji Hasan sebagai sayyid. Dia kata inna ibni hadha sayyid. Tapi diorang tak kejar Hasan punya keturunan, dia kejar Husin. Husin ada banyak isteri, tapi antara isteri dia adalah anak Raja Parsi. Lalu diorang ambil anak keturunan Raja Parsi, itulah yang diorang kejar sebagai imam dan berikutnya. Dia tak ambil pun daripada anak yang satu lagi. Yang Arab tak ada. Dia tutup mata. Yang sedap lagi best kawan saya cerita tu, diorang ajarkan kepada anak-anak diorang ni, bahkan sebahagian daripada orang-orang yang ikut kelas-kelas diorang ni, diajarkan bahawa Hasan tak ada anak. Menipu. Ini kita dah menipu. That's why kita kata penipu dengan besar. Direct penipu. Jadi bahkan bila kita kata itu, kenapa diorang suka sangat pilih kepada anak Husin yang dengan kahwin Parsi? Pasal keparsian dia tak hilang lagi. So, orang-orang Parsi zaman dahulu, diorang masuk Islam, tapi dalam diri dia ada lagi, macam kita lah orang Melayu, ada kemalayuan kan.
nak juga berkeris, nak juga bertanjak, nak juga apa, nak juga bertikam-tikam dan sebagainya kan. Contohnya itulah maksud dia, ataupun kita apa, adat-adat Melayu tu nak juga dilaksanakan. Jadi Islam tapi ada benda kita nak juga trade. Mana masuk Islam dah tapi tepung tawar dan sebagainya kan. Tepung tawar, baling kat pengantin dan sebagainya, baling beras. Kau dah menjauhkan menjauhkan mana petaka, keburukan dan sebagainya. Mana ada dalam tu? Kan beras-beras lah bagi ayam makan lagi elok. Serius, kesian. Tak, benda tu membazir. Dia buatkan kononnya kalau dilemparkan nanti takkan ada kemalangan berlaku dan sebagainya. Tak ada je pengantin lepaskan tawar-tawar mati. Accident ada je. Tak ada pun tajuk pun. Masa benda tu Allah Ta'ala jadikan sebagai aturan. Mati kita ni berlaku. Bukan kita, dan kita nak mengelakkan kematian tadi. Contoh macam kita kata berjaga-jaga dengan berlawak berkereta perlahan. Betul lah. Jangan awak kereta perlahan sangat. Nak mati juga. Itu salah juga ayat tu. Faham tak? Itu mencampakkan diri kita dalam keadaan yang salah. Kita letakkan diri kita untuk bahaya, itu salah. Tapi dalam masa yang sama, kita kata untuk meletakkan satu usaha yang tak pernah diajar oleh Rasulullah SAW, bukan doa, bukan usaha dan sebagainya yang dibenarkan oleh Islam. Kita contoh macam gunakan beras bertih lah ini dan sebagainya, lalu diharapkan keselamatan berlaku, dan masalah lah. Siapa yang janjikan dengan bertih tadi campak akan selamat? Jadi kita masuk Islam tapi trade of Malay trade tu masih ada lagi. Macam kita tinggalkan tahlil lah 3, 7, 21. Itu Hindu punya amalan. 40, 100 Hindu punya sampai sekarang buat. Hari puja roh, mati je keluarga dia akan berpuja roh 3 hari, 7 hari dan sebagainya. Dia akan buat. Cuma beza dia cakap mentera lah, dan kita baca Fatihah. Ini straight. Tapi nak tinggalkan tu payah. Macam tu kat diorang dulu, orang-orang Parsi tu, dia trade dia ada. Dia pasal dalam mereka tu, raja mereka adalah Tuhan, keturunan Tuhan, descendant of God. Jadi anak raja dia, puteri raja dia adalah keturunan Tuhan. Husin keturunan Nabi. Anak keturunan Nabi dengan keturunan Tuhan kahwin. Ini kena kejar ni. Tu sebab kenapa pasal tak? Kita macam dia pergi kubur, kan, dia punya trade tu. Sama, dia tak boleh hilang. Perangai itu perangai sebelum Islam lagi dia buat. Daripada Islam dia kekal lagi. Kan dia tak boleh hilang benda berkenaan. Jadi sebab kenapa bila diorang adakan kisah, memang dengan nyata para ulama tahu dia bohong. Dusta tu memang besar sangat. Pasal di samping mereka tengah buat macam tu, ada para sahabat Nabi hidup lagi. So, mereka ni muncul sejak zaman akhir zaman khilafah, mana dalam tahun 20 lebih 20 lebih. Zaman ketika Ali jadi khalifah. Mereka bermula muncul kumpulan ni. Dia maksud dia ketika tu dah para sahabat Nabi masih ramai. Masih ramai para sahabat Nabi SAW ketika tu. Jadi kita ada, jadi nak tahu betul atau salah tu sangat-sangat nyata. Sangat-sangat terang. Apa mereka buat tu bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Bukan setakat telahan. Bukan orang lepas 100 tahun baru tahu. Tak, para sahabat hidup lagi. Kan companion of Prophet hidup lagi. Itu para sahabat Nabi tegur mereka. Benar, apa yang para sahabat tegur mereka diberitahu kepada golongan tabi'in, dan lihat mereka yang tak jumpa Nabi tapi hidup zaman para sahabat pun tengok depan mata mereka lihat benda ni. So dia kata paling berdusta, dan dusta di kalangan mereka sejak dahulu lagi. Kerana ini para imam Islam telah mengetahui perbezaan mereka dengan banyak berdusta. Nak tahu siapa Syiah ke tidak, Rafidah ke tidak, tengok banyak berbohong tak. Kalau banyak berbohong, dia maksudnya Rafidah. Ini trade macam ni kita kata bukan setakat Rafidah. Siapa yang terkesan dengan Rafidah, macam mengadakan hadiah-hadiah palsu kan. Benda tadi kita kata trade yang sama berlaku pada golongan yang mengikut Sufism. Kan, Sufisma. Kalau sebut Sufism ni nampak apa? Nampak bunyi moden sikit. Orang tak terjah. Kalau kata ahli sufi, marah orang. Orang mengamalkan tasawuf, marah orang kasi cakap yang tu. Tapi saya kata orang yang mengikut Sufism, lembut tak? Lembut je, macam tak tuduh sesiapa pun. Sebenarnya kita tahu cakap pasal siapa. Yang mengada-adakan kisah bohong, penipuan atas nama Rasulullah SAW. Sebiji. Macam mana Rafidah buat, macam tu yang kumpulan ni buat. Macam-macam. Dia ada-adakan kisah pembohongan kat atas Rasulullah SAW. Mana trade yang sama. Pasal dia usul yang sama sebenarnya. Ustaz, ni berbeza dengan Israeliat, Ustaz? Israeliat tak. Israeliat ni adalah kisah-kisah yang dinukilkan daripada Bani Israel mengenai Nabi-Nabi Bani Israel. Pasal dalam kita kata dalam kisah para Anbiya, lepas daripada Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, itu yang kita katakan digelar Israel, anak-anak dia semua Bani Israel. Dari situ mereka ada banyak Nabi.
Kan banyak nabi berderet nabi. Nabi, anak nabi, anak nabi, anak nabi bersepah dalam tu, dalam satu keluarga mereka. So, jadi macam kita macam kalau kita ni siapa bapa apa orang siapa? Oh, tu pak saudara aku nabi tu. Tak ada. No such thing. Bukan benda biasa. Ini kalau keturunan nabi tu adalah jauh sangat. Tapi kadang tu keturunan nabi tapi tak cakap Arab pun. Kan? Tak ada bersifat dengan keluarga nabi. Arahan nabi pun nabi kata A dia buat B. Kan? Nabi kata suruh tutup aurat dia tayang lagi aurat dia. Kan itu masalah tu bukan kaitan. Nabi SAW tak pernah kata ada asal darah je selamat. Mana ada. Tapi kadang-kadang diorang ada kefahaman macam tu. Kalau just because of the name of the family terus orang selamat. Ingat apa? Ingat tahulah zaman apa feudal. Zaman apa? Zaman istana apa, gereja ke? Mana ada macam tu? Tak ada siapa selamat melainkan dengan amal yang dilaksanakan. Keridhaan Allah Ta'ala pada mereka berdasar kepada apa yang mereka buat. Allah Ta'ala tengok pada niat mereka, intention dan effort yang mereka buat. Adapun kalau dia kata nak setakat asal nama lepas, mati. Bersepah yang pakai tak senonoh. Kan? Nak pakai nama depan tu apa? Ada Al-Yahya lah, Al-apalah, alkohol dengan Al-Mari tak ada. Saya kadang angin kadang diorang ni. Pakai nama keluarga Nabi tapi perangai tak senonoh. Itu dari keluarga mana Ustaz? Husin. Kalau tanya semua yang kat Malaysia ni punya Syed semua Husin. Dengan isteri mana? Husin dengan itulah. Keturunan itulah. Keturunan Parsi itulah. Pasal hatta yang datang daripada Yaman pun dan sebagainya, yang Syed Habib Yaman kan, semua mereka ada keturunan Husin. Hasil perkahwinan dengan Raja Parsi tadi punya anak. Bukan isteri lain lah. Hindu Sindis ni kan, dia mengaku Parsi ke Ustaz? Ya. JJ Yaralal apa semua tu. Memang dia orang macam tu juga. Dia orang nak. Pegang kuat dengan Ya. Parsi. Masih lagi. Keparsian dia masih kuat. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya nama tu tak penting, kan? Tak ada pun tak apa. Tapi penting nama tadi untuk satu benda lain. Jangan makan zakat. So every time jabatan zakat nampak pengumuman zakat, nampak Syed Sharifah, jangan bagi. Tapi tukar kepada hadiah, tukar kepada hadiah untuk dia, tak apa. Maksud dia itu maksud sebenar. Pasal Nabi tak benarkan keluarga dia makan zakat. Harta sedekah tak boleh. Harta sedekah. Ini antara trait yang disebut oleh Nabi SAW. Ini kalau tidak tu tak nak, bab ni tak jaga. Bab ni melantak je duit tu. Kan? Itu angin tu. Saya. Sharifah Syed ni bukan betul keturunan. Tak, ya. Yang Arab datang sini dia ngaku. Tak, ya. Ya. Macam ada seorang kawan saya. Apa, Syed Nursyah bin Tuan Padang. Kan ini junior saya lah, cakap kawan tu orang ni, saya kata junior saya kat Yaman tu. Dia punya nama kan, bapak dia pergi ke tanah Melayu, nama bapak dia tu dia pergi ke Hadramaut tu sampai. Ada dari keluarga berkenaan ni. Dia nak sambung, dia tunjuk surat beranak je. Boleh sambung kat keturunan dia lepas tu. Semua lah yang datang sini. Ya, saya. Keseluruhannya lah yang pakai nama attach tu Allah Alam lah. Pasal orang kata ada Syed Mamak, ada Syed Arab. Wallahu alam. Tak cerita pelik juga pasal dekat belah India pun ada keturunan Nabi. Macam Abu Hasan Ali An-Nadawi. Kan? Dia keturunan Hasan. Nabi Hasan ke Husin? Betul tak? Abu Hasan Ali An-Nadawi terkenal oleh ulama ni. Dia ni keluarga dia orang duduk dekat India masih cakap Arab. Dia membesar keluarga dia, hafal Quran dan sebagainya. Tu saya kata cucu dia kan, 2 orang datang ke Yaman dulu. Hafal Kutubus Sittah. Hafal Bukhari, bukan hafal Quran je. Hafal Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud. Hafal itu. Serius. Budak muda lagi, belasan tahun je itu datang. Jadi maksud dia bagi trait keluarga dia menjaga ilmu tadi berkekalan. Ini kita keluarga pakai nama keluarga Nabi tapi trait perangai tak ada. Kan, rambut cacak kan gitu kan. Kemudian tu tak ada. Ini orang ya. Dia sebut macam benda berkenaan dalam keluarga macam Abu Hasan Al-Nadawi kan. Dia kan duduk kat India. Tapi dia orang jaga trait macam bahasa Arab dan sebagainya kekal dalam keluarga dia. Bapak dia belajar sebelum belajar dengan guru lain, bapak dia adalah guru dia sendiri. Yang mengajarkan dia Islam dan sebagainya, mengajarkan dia tentang Quran. Jadi dia jaga trait berkenaan. Mana kebanggaan seorang itu dengan keturunan Rasulullah bukan dengan masalah nama. Nama semua pakai. Kan tak ada nama, tambah nama, ada nama, buang nama. Macam-macam lah raja tak pakai. Raja. Kalau letak nama anak raja tak boleh kan? Kecuali ada keturunan kan. Macam-macam lah macam tu. Raja Gopal boleh? Betul lah Raja Gopal boleh. Betul lah kak. Raja Manikam boleh. Kan? Macam-macam. Tapi sebenarnya kalau kan nama tu actually bukan setakat kemuliaan saja. Ia actually sebenarnya untuk supaya orang jaga. If you really want to use it, then pakai pasal. Kalau tanah Arab, orang tak kenal dengan Syed Sharifah. Nama orang tu macam biasa tapi Al apa? Belakang tu. Al-Atas ke, Al-Idrus ke, Al-Aidid ke, Al-Bar ke. Semua memang tu. Memang saya pergi kampung tu dekat Hadramaut. Saya pergi kampung tu.
Tapi dah banyak-banyak dah lari, dah tinggalkan kampung dan sebagainya. Tapi asas pertama bukan masalah setakat nama. You have to apa panggil, earn nama berkenaan. Gelaran tersebut pakailah dengan kelayakan. Ni sibuk pakai nama, letak nama tapi perangai tak senonoh. Kan? Macam siapa? Yang kena sebut jugalah. Apa kata Qaisri yang punya tu kan? Syed kan? Saya tanya, Syed kan? Seriously, are you playing around dengan nama Nabi, nama keluarga Nabi? Nak buat benda berkenaan? Miskin sangat ke? Sampai nak kena buka tempat jual arak? Gila apa? Nama trade Syed tapi dia jual apa, terlibat dengan penjagaan arak. Yang Nabi kata laknat. Nabi kata Allah Ta'ala melaknat. Seriously? Takkanlah boleh macam tu. Ini too much. Dalam masyarakat ini too much. Macam sebut nama kan. Betul ada Habib yang datang daripada sekian kononnya dia. Nyanyinya orang pun kan seronok. Kenapa? Ini keluarga Rasulullah ni. Kan keluarga Rasulullah bukan nyanyi. Kan untuk menyanyi tak payah letak atas ayat kat situ. Letak awi pun boleh. Kan? Pasal nyanyi bukan trait keluarga Rasulullah. Trait keluarga Rasulullah adalah dakwah, penyampaian dakwah. Itu trait dia, sifat yang ada pada mereka. Yang banyak orang sekali sebut saja tapi tak ni langsung. Pakai nama seronok, semua nak pakai. Mau sebenarnya nak pakai, tapi dari segi masalah apa? Kelayakan pakai. Jadi kenapa? Kita nak bangga pakai, kita keturunan raja. Untuk apa? Kan? Mana keturunan raja? Tak penting pun. Tapi orang kata, kalau dia kata macam keluarga Rasulullah tadi, penting diketahui supaya kita dapat bezakan dan kita tak tersilap bagi dia makan sedekah. Dan kalau dia susah, kita tolong. Jangan bagi dia merempat. Seriously. Bila kita sayang mereka, muliakan mereka, seperti kita muliakan Rasulullah SAW. Tetapi dalam masalah apa? Penjagaan macam kita jaga anak lah. Bukan kita ikut cakap anak kita. Kan macam kita ikut, kalau seorang bapa dan ibu dengar cakap anak, sesat ke tak sesat? Anak kata, abah saya nak main game sampai besok pagi. Abah jangan kacau. Abah pun sami'na wa ata'na. Kan sesat nama dia. Bila dia parent, dia kena betulkan anak tadi. Bukannya dia taat, sayang. Provide everything. Tanpa balas balik. Tanpa minta balasan. Bagi. Itu tanda sayang kita. Sayang kita pada keluarga Rasulullah, tolong. Kalau ada yang merempat tu, tolong dia. Bagi dia hidup dan sebagainya. Hatta kalau kita bagi gaji kita separuh daripada gaji kita pun tak ada masalah. Tapi untuk kita kata, apa kata-kata dia, kata-kata Nabi, tidak. Itu masalah. Jangan main. Apa kata-kata dia, kata Nabi, tidak. Dia takkan jadi. Kata-kata dia, kata-kata dia. Kata Nabi, kata Nabi. Dia takkan jadi. Kerana keturunan Nabi terus cakap dia sebiji macam kata-kata Nabi. Tidak. Mimpi dia, mimpi Nabi. Tidak. Amalan dia, amalan Nabi. Tidak. Tapi ni Syed yang buat ni. Takkanlah kita nak kata salah pula. Tapi Nabi tak ajar. Nabi tak ajar, tapi ini anak keturunan dia buat. Pasal dia keturunan, tapi dia bukan Nabi. He's not the prophet. So kita sayang dia, tolong dia, bagi makan pada dia. Macam anak kita lah. Jaga, provide everything, tapi bukan taat dia. Faham tak? Macam tengok masalah keluarga Nabi tadi. Tolong dia, jaga dia, bantu dia. Macam itulah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiap-tiap tahun dia bagi. Kalau isteri Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi kan, dia bagi hadiah. Husain datang ambil hadiah. Tiap kali hari raya dan sebagainya datang. Tu dia adong kata macam apa? Dia kata, Muawiyah telah mengutuk Ali lepas daripada Ali dah tak ada dan sebagainya kan. Dia take over kerajaan, khutbah semua kutuk keluarga Rasulullah. Seriously, takkanlah Husain bin Ali tidak ada rasa cemburu, rasa marah pada orang yang maki bapak dia, maki bapak dia, maki mak dia dan sebagainya. Lepas tu datang pula minta hadiah dengan orang tu tiap-tiap kali raya. Takkan itu sifat cucu Nabi? Tanya soalan. Big question. Salah seorang mesti bohong. Either Ahlussunnah wal Jamaah menipu atau dua orang bohong. Siapa sekarang yang menipu? Kau confirm menipu. Macam mana boleh datang ambil kucing hadiah tapi dalam masa sama dia kata kutuk atuk dia? Seriously, tak ada ghirah ke? Kan? Pasal Ali sendiri, Ali bin Abi Talib ajarkan. Dia sebut dalam Musnad Ahmad. Dia tengok orang-orang di belah Iraq dahulu kan. Di belah Kufah. Dia tengok orang-orang situ, isteri orang-orang kat situ keluar pergi impit dengan orang dekat pasar. Lepas tu Ali kata, sampai kepada aku bahawa isteri-isteri kamu ni berimpit-impit dengan lelaki-lelaki gasar, lelaki-lelaki kafir dekat pasar. Korang tak rasa malu ke? Dia kata, korang tak ada ghirah ke? Tak ada rasa cemburu ke? Ali marah, Ali tanya. Ini kita kata sifat trait of antara trait orang Arab, trait Quraisy. Sifat dia sifat yang protektif kepada keluarga. Takkanlah kena atuk dia kena maki. Dia diam je, tak apalah, dia dapat hadiah.
Kan? Ini question mark besar. Siapa yang menipu sebenarnya? So konsep berkenaan dengan tajuk, kita panggil apa? Lafaz yang dia kata, memang diketahui awal Islam dahulu dia diketahui mereka ni kuat berbohong. Ni kuat bohong. Okey? Dia kata apa? Berkata Ibn Taymiyah menyifatkan Rafidah bahawa mereka kumpulan terbesar. Dia kata kumpulan terbesar dari segi pendustaan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap para sahabat dan terhadap orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Maka mungkin kata-kata yang dilafazkan tentang Ja'far bin As-Sadiq dan sebagainya, mungkin kata-kata tak wujud pun. Dia actually fabricated upon orang berkenaan. Benda macam ni macam biasa berlaku. Dia ada-adakan kata-kata tadi ke atas nama orang tu. Orang tak cakap pun, tapi orang lain cakap. Dia cakap. Kan ada bersepah. Ingat tak waktu saya tunjukkan video Datuk Dr. Harudin. Dia kata saya tak pernah pindahkan jin pakai bas. Kan? Everybody dekat Malaysia ni semua percaya dia pindahkan jin pakai bas. Dia tak pernah pindah pun. Dia kata saya tak pernah buat kerja ni. Saya tak pernah buat dan saya tak nak buat kerja macam ni. Dia cakap terus terang. Itu pun zaman YouTube. Zaman dulu tak tahu dia jawab apa tidak. Kan zaman YouTube ni dengan terang orang rekod. Tunjukkan dia cakap tak pernah dia buat kerja ni. Baru semua diam. Kalau tidak tu kita kata tak ada. Mana ada? Dulu bapak saya cerita ada dekat UKM. Bas sudah datang tak boleh bergerak, tak boleh jalan. Berat gila. Mandai je. Kan? Itu jarak kita dengan dia dalam 10 tahun, 20 tahun je dah kena kelentong. Bayangkan anda kata 50 tahun. Bayangkan 100 tahun. 1400 tahun. Like tak keluarga Nabi tu. 500 tahun. Mesti ada orang menipu atas nama mereka. Pasti ada. Yang mengadakan cerita dan sebagainya. Zaman dahulu pula bukan zaman macam kita. Nak clarify balik zaman sekarang boleh. Orang tu ada nombor telefon. Betul kan cik cakap macam ni? Tak ada. Ini kan orang tu balik pergi. Kemudian balik. Dia pergi tempat mana tak tahu. Dia kata saya dah pergi jumpa keluarga Rasulullah. Jumpa Husain. Jumpa sekian. Tak pergi pun tantah. Dia pergi belakang bukit je. Lepak situ berkemah 3-4 hari. Betul balik. Saya jumpa dah. Dan orang sini pula tak boleh clarify. Ada orang tak keluar kampung seumur hidup pun ada. Seriously. Kalau tuan-tuan pergi sekarang kat kat Yaman kan, ada orang tak pernah keluar daripada Yaman. Yaman kita lah. Bukan Yaman. Daripada daerah tempat dia tinggal. Daerah tempat dia tinggal tu tak pernah dia keluar ke ibu negara ke, tak pernah keluar ke, tak pernah. Ada. Zaman kita sekarang ni pun ada. Saya pernah dengar cerita dalam 5-6 tahun 10 tahun lepas, ada orang tak pernah keluar dari Melaka. Serius. Lu kan tipu ni. Serius. Baik, pasal dia sini ada inilah dia macam kata apa, tak boleh berjalan jauh. Betul ada. Zaman dahulu dengan kesusahan, kepayahan untuk jalan raya dan sebagainya, nak keluar ke bandar, jumpa tu orang dulu dia belajar tak betul. Tahu kenapa? Nak tanya hukum halal haram. Jalanlah sepekan. Tahu sepekan? Seminggu. Pasal diorang tu pekan tu, maksud dia orang berkumpul jual barang seminggu sekali. Jadi diorang pun berjalanlah untuk tempoh seminggu, naik bukit, turun bukit, lidah sungai, kejar dengan rimau dan sebagainya, sampai dekat bandar, jumpa tuan guru, halal ke haram? Haram. Dia pun patah balik, kejar rimau dan sebagainya, berenang seminggu pula sampai ke kampung. Haram. Kenapa haram? Kau pergi sendirilah. Tanya haram. Memang jelit. Dengan sebab itu tak ada siapa boleh tanya balik. Zaman dahulu dengan sistem komunikasi yang berbeza, perkampungan jarak jauh, memang orang tak dapat clarify balik. Kadang-kadang mati keluarga Rasulullah SAW tadi, mungkin tak cuma cakap pun benda berkenaan, tak diketahui apa dia cakap sebenarnya. Kerana dia bermain-mainkan golongan berkenaan, golongan Rafidah ni. Dia mainkan, dia tipu dengan berkenaan kata-kata tersebut. Dia ada-adakan kata-kata tadi. Okay? Mereka menipu atas keluarga Rasulullah. Begitu juga mereka adalah kumpulan terbesar daripada pendustaan kebenaran. Mereka mendustakan kebenaran yang sabit diketahui melalui nukilan yang sahih lagi, logik dan yang nyata. Maksud dia, kalau datang nas yang sahih pun, dia kata tak akan lawan. Walaupun dah jelas dah. Macam sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat tak dilakukan solat Jumaat kalau tak ada imam. Imam maksudnya pemimpin Islam. Dia tak sembahyang Jumaat lah. Tak sembahyang Jumaat. Yang Syiah ni antara sifat ni tu. Dia kalau dia sikit-sikit, dia seko-seko je, tak apa, dia diam tau. Dia ikut sembahyang Jumaat, dia buatlah. Baik. Dia start saja ada kumpulan besar sikit, dia akan tinggalkan jemaah masjid. Bila start dia kan, dia tinggalkan Jumaat. Dia ikut gradually lah. Last kali dia buatlah kerja. Duduk dekat macam dia orang buat dekat Sri Gombak lah. Dia buat hauzah apa nama dia. Itu benda tadi kes pasal pensyarah luar kita ambil dulu. Pensyarah daripada Iran datang mengajar, ada Iraq yang Syiah datang mengajar di UAE. Dia buka base kat sana tu, dekat situ. Dia kumpul situ.
Sekarang tak ada buat tepuk dada, bum, bum, tepuk dada. Untuk apa? Untuk bernasyid. Lagu menyanyi je kerja. Dia tak baca Quran pun. Kerja dia menyanyi je. Kalau kita tengok yang tu, bandingkan dengan yang apa beza? Sama je. Duduk bukannya baca Quran, bukan belajar hadis Nabi, tapi untuk apa? Menyanyi. Syiah menyanyi. Orang-orang yang ikut benda tadi pun menyanyi juga. Sama je. Tak ada beza. Itu kita kata, ittaqillah, takutlah Allah Ta'ala. Mana siapa-siapa yang pegang jawatan, melihat benda berkenaan dan tengok sama je buat tak tahu. Ittaqillah, takutlah Allah Ta'ala. Ini pasal benda ni nyata pembohongan. Bukan ini amalan Rasulullah SAW. Setiap orang yang buat benda berkenaan kena bertaubat, tinggalkan. Tapi zaman sekarang masalah juga pasal nak kata benda tu salah. Sebab dah terlibat pemimpin-pemimpin besar terlibat. Jadi nak kata salah, pop nak keluar balik kata salah, macam mana? Payah tu. Alang ESQ hari tu pun payah gila. Sebab apa? Sebab memang alhamdulillah dia keluar tu daripada apa mufti wilayah keluar kan tentang sesat, mereka sesat. Tapi sebelum tu yang terlibat banyak sangat dah. Pegawai kerajaan bersepah masuk dalam tu. Dia orang bukan ada balik, dia tetap berjalan, duit dia kena cari. Dia cari rezeki gitu je lah, cari makan. Dia ada balik tapi actually ada banyak benda lah, banyak kumpulan dia yang dah keluar. Ibu penyokong besar mereka dah keluar. Nyanyi je, actually benda tu pelik lah kita kata. Yang KSQ pun nyanyi lah. Demi matahari kan. Aku masalah betul. Dia punya cahaya benda. Benda ni kan, tak ada kerja lain ke? Kan? Ada orang tanya saya, dia kata kalau kita nak buat majlis, contoh macam orang tu baca Quran. Saya kata boleh, dalam Islam memang ada kita duduk dengar majlis baca Quran. Tapi bila baca Quran, bukan semua baca tau. Yang Nabi buat dengan para sahabat Nabi SAW adalah seorang baca, lain dengar. One read, everybody else dengar sampai habis dia baca. Dan lepas tu nanti doa lah, tak ada masalah kat situ. Tapi untuk berkumpul kena berzikir gitu kan, baca Quran semua sekali baca, tak boleh lah. Itu Nabi tak pernah ajar. Duduk ramai-ramai mendengar bacaan Al-Quran, ya, seorang baca, lain dengar. Ramai-ramai baca tak pernah diajar oleh Nabi SAW, tak pernah para sahabat tunjukkan. Apa baca Quran, apa salahnya? Bukan cara Nabi buat. Pasal Al-Quran kata wa idza quri'al Quran, bila dibaca Al-Quran fastami'u lahu, dengarlah kepadanya. Wa ansitu, dan diam. Ni dia baca, kita baca juga. Kita baca juga. Mana boleh macam tu? That's the point yang salah sebenarnya. Orang tu kata baca Quran baik, tapi bukan cara macam tu. Pasal Nabi SAW baca Quran dengan para sahabat, tapi para sahabat seorang baca, lain dengar. Abu Musa al-Asy'ari pernah baca depan Rasulullah SAW. Rasulullah menangis dengar dia baca Quran. Maka bila Nabi surah dibaca, dia kata, ya Rasulullah, adakah aku baca Quran pada engkau, sedangkan pada engkau lah Quran turun? Nabi kata, aku suka dengar daripada orang lain. Dia baca lah. Dia baca Quran, Nabi menangis. Sedapnya suara dia kan. Dia kata, dan ayat yang dibaca, dia pilih baca depan Rasulullah SAW. Lalu actually benda tu, itu cara dia. Kalau orang tu betul nak kata majlis mendengar bacaan Al-Quran, ya, seorang baca, lain dengar. Yang lain ni buka lah terjemahan Quran sangat, beli harfiah, dengar. Nak pakai Quran yang ada harfiah tu kan, pegang seorang satu. Seorang tu baca, lain dengar. Tengok apa benda pengertian yang dibaca oleh kawan berkenaan. Macam zaman sekarang kan, apa musabaqah Quran kan, bawah tu ada tu, tu baguslah, tengoklah. Tak tahan nak tengok pula, lari gatal je tangan nak tekan channel lain. Menggetar-geletar ni, patut tekan. Rasa macam berdosa jalih ni. Tapi kan, kalau dengar ni bagus ni, dapat pengertian Al-Quran banyak. Tapi salah betul. Kan? Bila dah ada betul, tak buat pula. Kan? Itu betul pasang sangat. 3 hari ni kan, musabaqah Al-Quran tu kan, ada letak title bawah tu kan, baca. Pasal tengok benda lain hari tu. Kan terbaik baca Al-Quran, tapi ada sitcom lawak. Pula auzubillahi minasyaitanirrajim. Ini masalah dia. Kan pasal kita kata benda-benda macam ni tidak dapat diklarifikkan oleh orang berkenaan, walaupun benda tu betul lah, tak betul cara dia, tapi still. Pasal apa? Sifat pertama yang ada adalah mereka mengada-adakan pembohongan ke atas Rasulullah SAW. Mana penipuan atas nama Rasulullah SAW. Itu sifat pertama mereka. Ya, itu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, orang-orang yang tidak mendustakan, tapi mereka kadang-kadang meriwayatkan pembohongan. Dia tak dustakan, dia tak kata tak betul, dia tak nafikan atau tak berbohong atas nama Rasulullah, tapi dia kadang-kadang meriwayatkan pembohongan, sama ada dengan pengetahuan mereka bahawa ia adalah pembohongan, ataupun kerana kejahilan mereka mengenai mengenainya, atau kejahilan mereka mengenainya, tambahnya tinggallah pulanya. Okay. Mereka meriwayatkan hadis-hadis dhaif, dan mereka tidak mengambil berat mengenai pengajian
menukilan serta memisahkan yang sahih dan dhaif. Ada tak ada trade off memastikan kesahihan. Janji hadis apa salahnya? Sedangkan kita tahu ada amaran daripada Rasulullah SAW berbohong atas nama baginda SAW dengan sengaja, maka neraka tempatnya. Dan dalam tajuk Anas bin Malik sendiri kita lihat dia pernah dia ni actually orang yang menjadi khadam Rasulullah selama 10 tahun. Tapi dia punya periwayatan hadis agak kurang. Kenapa? Dia pun ceritakan sebab Nabi SAW bersabda, la takdzibu alayya, jangan kamu berbohong atasku, fa inna kadziba alayka kadzibi ala ahadin, kerana berbohong atas namaku bukan bohong atas nama sesiapa yang lain. Man kadzaba alayya la yajinnar, barang siapa menipu atas namaku maka dia masuk neraka. Atau dalam hadis lain Nabi kata, man haddatsa anni bi hadisin, barang siapa ceritakan daripada dengan satu cerita, yura annahu kadziban, dilihat ia adalah pembohongan, fa huwa ahlul kadhib, maka dia salah seorang pembohong. Kalau ini kita pelik kan, ada meriwayatkan kisah berkenaan yang dilihat bohong tak boleh, beramal tak apa, tak pelik ke? Sampai sekarang saya tak faham. Kan orang kata macam, tapi ada ulama, jangan kata ada ulama kata boleh. Kalau kata ulama kata boleh, makan buaya halal, buaya, kucing halal, harimau halal. Ada ulama kata boleh. Tangkap kita buat ladang bela rimau, dua daging rimau kan, asyik orang Cina nak makan kan, kita beli, kita sembelih kan. Seriously, pasal kalau kata ada orang kata boleh ni, gagal. Nak beramal dengan Islam macam mana? Ada orang kata boleh. Kalau ikut dalam 4 mazhab yang ada, buaya diharamkan dalam mazhab Syafi'i ke tau? Mazhab lain kata halal. So, besok kita buka kedai jual buaya. Ada orang kata boleh. Ini masalah dia. Ada orang kata boleh dia pakai. Macam tu tak kena. Ada ulama kata boleh. Contoh macam dalam mazhab Abu Hanifah menyatakan berwuduk dengan air rendaman tamar. Mana air yang berubah dengan rendaman tamar dan sebagainya, boleh diambilkan untuk minum dan berwuduk. So, ketika tadi kalau itu boleh, air Coca-Cola boleh tak? Boleh lah kan? Bila orang kata tak boleh, ada orang kata boleh. Faham tak? Ada orang kata boleh. Ini kita yang yang dimainkan oleh banyak orang dengan benda ni. Dia tak nak dia memastikan kesahihan dalil yang digunakan oleh ulama tadi. Bahkan kita kata ulama tadi kita hormati, kita kata kita anggap dia tak sengaja buat benda berkenaan. Tetapi apa dia kata kita ikut. You don't have to play around dengan kata-kata ada ulama kata boleh. Kalau ada ulama kata boleh, dan harimau kita makan besok. Serius. Sebenarnya kita kata pasal macam kesepakatan para ulama berkenaan dengan binatang yang contoh macam binatang berkuku, bertaring dan sebagainya kan. Dalam mazhab Malik kata makruh je. Bahkan orang boleh dalilkan, orang yang hujah pula. Contoh macam binatang seperti dubuk. Dubuk boleh makan, halal. Hatta mazhab Syafi'i kata halal. Ada taring. Tahu dubuk? Haina. Tahu haina tu halal? Tahu tak haina tu halal? Rupa anjing serit, tapi still dia halal. Tak, kita gitu, memang makan. Kan, memang makan. Tak ada pelik-pelik kat situ, memang makan. Memang para sahabat ketika mana diorang keluar nak pergi umrah kan, pergi keluar dengan Rasulullah SAW untuk tunaikan haji, umrah, diorang tangkap tengah on the way tu. Makan, Nabi tak ada nak kata macam, "Hei, haram." Tak ada. Dengan sebab itu, kita kata memang even mazhab Syafi'i sendiri pun mengatakan dubuk tu halal. Bukan mazhab lain, mazhab Syafi'i. So, janganlah main. Jadi kalau kita ambil relate kat sini, kiaskan pula kepada harimau, singa, serigala, beruang, gajah. Kan? Ada orang kata ayat dia, setiap kali kita nak makan je, ada orang kata boleh. Faham tak? Ada yang nak makan DNA babi pun, ada orang kata boleh. Dia berubah sifat dan ihalah, tukar kan, daripada babi jadi sabun. So boleh pakai. Seriously kan, jangan main ada orang kata boleh. Orang kita start benda berkenaan, dia perempuan, suami dia dia masuk Islam, suami dia kafir, perlu pisah ke tidak? 5 saat ada sekarang, seorang wanita non-Muslim, dia masuk Islam, suami dia still on kafir. Kemudian, boleh tak mereka tinggal bersama lagi? Ada orang kata boleh. Saya sebut, Dr. Soekarno kata boleh. Tak, anyway, faham tak? Kalau main ada orang kata boleh ni, semua halal. Semua benda halal. Ada orang kata boleh.
Itu masalah. Sekali jangan ayat main kalau orang kata boleh. Sebab setiap kali kita lihat sesiapa yang bercakap tadi, kita belajar sering kata apa tahu? Dengar apa dia cakap, jangan tengok siapa cakap kan. Tapi bila beraplikasi kepada agama, orang yang bercakap tadi pakai serban, pakai jubah dan sebagainya, takkanlah dia tak tahu, takkanlah dia sekian. Sedangkan kita punya ukuran adalah kata-kata dia, bukan dia. Wording yang dia keluar tadi, ukur dengan dalil. Barulah kita kata kat situ tak timbul tajuk ada orang kata boleh. Ini ayat ada orang kata boleh ni punca sebab apa? Sebab memang ukur. Semua orang kata ada orang kata boleh, ada orang kata boleh. Itu dalil penting. Sebab kenapa pemastian dalil itu sahih ada antara trait Ahlussunnah wal Jamaah, sifat mereka. Itu yang dibuat oleh para sahabat. Macam disebut yang kita baca dalam kisah yang kita baca ketika menerangkan berkenaan dengan tajuk sifat kedua Ahlussunnah wal Jamaah, itu memastikan kesahihan nas. Kita baca dalam kisah berkenaan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, dahulunya kami bila mendengar seorang tu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hadapkan wajah kami kepada dia, mengalir air mata kami. Tapi bila manusia mula menaiki yang salah dan yang betul, mana semua sama aja, tak ada rasa salah, benda yang salah betul dianggap serupa saja, maka kami tak terima melainkan daripada orang sekian disebut. Orang-orang ni kami terima, yang lain kami tak terima. Ataupun kami terima apa yang kami biasa faham saja. Siapa-siapa cerita lepas tu kami tak terima dah. Pasal dah mula trait datang, pembohongan tu berlaku. So para sahabat Nabi sendiri pun cek. Sufyan Ats-Tsauri, dia kata apa? Dahulunya mereka menerima semua daripada Rasulullah, bukan ni, Muhammad Ibn Sirin. Dia kata dahulu mereka menerima semua daripada Rasulullah SAW. Apa sebut Rasulullah, semua terima. Tapi bila berlaku fitnah, pembunuhan para sahabat dan sebagainya, lalu dikatakan kepada orang yang bercakap, sammu lana rijalakum, beritahu kami siapa perawi-perawi kamu. Lalu dilihat pada perawi tadi, kalau daripada ahli sunnah, diambil kisah dia, apa dia cerita. Dilihat pada ahli bid'ah, ditinggalkan. So perkataan dengan ahli sunnah atau bid'ah ni zaman tu lagi dah timbul. Mana pemastian kesahihan nas tadi adalah di antara trait yang ada pada ahli sunnah wal jamaah. Kita terima je asal baik, apa salahnya? Tidak. Mazhab tapi kita pakai, mazhab ada ustaz kata okey pun tak pakai. Itu tak ada mazhab macam tu. Mazhab kita adalah ada dalil ke tidak. Macam baru ni ada orang tanya saya berkenaan dengan tajuk kat masjid lah. Dia kelas nak habis, kelas fiqh. Dia tanya, tak sampai lagi tajuk ni. Dia tanya, pasal nanti Ramadan kan kisah budak-budak masuk soft. Kan kecoh, budak masuk soft kan. Jadi dia kata ustaz, macam mana tentang budak masuk soft ni? Saya kata sebenarnya ada satu hadis je. Hadis yang dalam Sahih Muslim, yang datang lafaz dia, Nabi kata, liyali ni, hendaklah duduk di belakangku ni, minkum, di kalangan kamu ni, ulul ahlam wan nuha, orang yang mempunyai ulul ahlam yang telah bermimpi, wan nuha dan ada akal. Mana balik berakal. Sebab budak tu kan tak balik tapi berakal. Okey. Jadi ada berakal tapi tak balik. Inilah. Ada yang balik tapi tak berakal. Ada tak? Kan? Gila kan? Okey, jadi anyway, bila kisah tu berlaku, Nabi cakap, jadi daripada hadis inilah timbul tajuk berkenaan dengan Nabi kata, hendaklah berada di belakangku orang macam ni, kemudian berikutnya. Faham Faham Okey. Jadi saya kata ini menjadi sandaran kepada semua orang untuk menggunakan. Tapi saya tahu, saya kata kalau tanya orang yang biasa tak bagi budak pergi depan, tak ada hadis pun dia faham. Kenapa tak boleh budak duduk depan? Tak boleh lah, nanti putus off. Okey. Saya kata kenapa putus off? Ni baru ni timbul kan. Kenapa putus off? Dia kata pasal budak tadi tak sunat. Ikut daripada hadis tadi, dia tak kata masalah sunat tak sunat. Dia kata balik berakal. Hunuk dulu belakang tu balik berakal lepas. Bukan masalah sunat tak sunat. Okay, first. Secondly, dia kata budak tu baca tak betul. Habis kalau mu'allaf datang, orang mu'allaf datang, kan, dia baca dengan pelat-pelat dia kan. Tak tahu pelat dia dia ke India ke Melayu ke Melayu punya pun pelat ada juga. Kan, yang jenis baru masuk Islam. Bukan masuk Islam, baru keluar zaman jahiliah. Baca Quran gagap, kau sini tempat lain. Okey. Baca Quran gagap. Kan baca ra jadi ra, Ar-Rahmani Rahim kan. Actually putus off ke? Saya tanya. Dia diam. Saya kata sahabat zaman Nabi dulu, budak umur 6 tahun jadi imam satu kampung. Kalau boleh jadi imam dekat depan sekali, kenapa dalam soft dia batal? Dia diam. Betul juga dia kata. Tak, kalau dia duduk depan sekali boleh sebagai imam, kenapa duduk dalam soft dia batal? Bagi saya alasan, saya kata.
Yang kata tak boleh budak duduk dalam soft. Saya kata, come. Tu saya kata, jangan katalah tak boleh. Pasal benda tadi tidak ada halangan. Kalau budak tu bermain-main, ya. Tapi kalau kata letak belakang, lagi kuat dia main. Duduk sebelah bapak dia keras sikit, dia kaku je, takut bapak dia tengok. Actually, itu kan, kita didik dia semayang. Sebelum dia rasa orang tak nak perhatikan, rasa abah perhatikan. Abah pun main juga, tutup kepala. Semayang. Anyway kan, yelah, tarik anak dia betulkan soft, tak ada masalah. Membetulkan soft dan semayang, anak ke depan belakang kan, tarik anak dia, okey, tak ada masalah. Anyway, yang kita kena faham sekarang, untuk mengatakan budak tadi tak sah duduk dalam soft pertama ke, soft kedua ke, soft ketiga, belakang imam kita kata ada restriction sikit. Sebimbang kalau dia kata, kalau budak, tapi kalau budak tu lagi banyak hafal Quran dari kita, dia paling layak duduk belakang imam banding kita. Pasal zaman Nabi tu 6 tahun dia letakkan jadi imam satu kampung. Sampai kan dibuatkan baju untuk dia, pasal baju dia singkat sangat, senting baju dia. Saya orang perempuan kata, korang tak kesian kena imam korang ni kan pakai baju tak cukup, dia buat baju untuk dia. Sebab selak kan nampak aurat. Kan dia duduk kan nampak aurat. Tapi dia jadi paling banyak hafal Quran. Pasal tiap kali jumpa Rasulullah, orang kampung dia pergi, semua datang, tapi yang berumur tak hafal. Dia seorang je hafal. So dilantik dia jadi imam satu kampung. Dan dia kata bila dibuatkan baju untuk dia, dia kata aku tak pernah gembira dengan sesuatu selepas daripada Islam. Selepas Islam aku gembira. Lepas Islam punya, aku yang second benda aku gembira adalah baju yang dibuat untuk aku ketika jadikan aku imam tadi. Seriously, budak tu 6 tahun je. 7 tahun, tak 7 tahun pun, 6 tahun. Jadi imam. Kan saya kata, kalau duduk soft depan, jadi imam. Bukan soft depan. Depan daripada soft yang pertama tadi. Sah. Kenapa duduk soft pertama batal? Putus soft. Saya kata tiang ni, putuskan soft. Tak, dia kena faham. Dia diam. Betul. Tapi lah ustaz, yang jadi imam tu dia reti baca. Tapi yang budak yang lain tak reti baca. Habis saya kata kalau pakcik tu baru revert, gagap baca Quran gagap. Kan? So, putus soft. Zaman Nabi, orang munafik masuk soft tak pernah putus. Orang munafik duduk dalam soft, tak putus pun soft tadi. Tak ada Nabi kata, belakang. Pada orang munafik. Tak pernah Nabi cakap. How can budak kecil tadi, budak yang kita kata boleh ikut semayang, bukan dia main-main lah, macam lompat-lompat, tak dapat. Kalau dia main macam tu, yelah masalah. Ni sekarang ni dia boleh restrict diri dia. Duduk diam dekat sebelah bapak dia tanpa bergerak-gerak dan sebagainya. Dia boleh berdisiplin. Apa salah, dia bawa lah. Ni ada pula tu kan. Sekian. Saya kata memalukan budak tu, lepas tu budak tak datang masjid lepas tu. Baguslah. Berjaya ni dakwah kita, saya kata. Orang munafik masuk soft tak batal, tak putus soft. Datang kita kata budak kecil masuk batal soft. Kenapa? Kan idea mana saya kata? Memang hadis Nabi tu kata hendak duduk belakangku. Tapi fahamlah maksud dia. Maksud dia macam orang yang tak reti, restrict badan dia dan sebagainya, tak ada kawalan, dia jangan duduk belakang Nabi. Bahkan yang penting belakang Nabi tu adalah belakang imam tu adalah orang yang paling hafal Quran. Kedua selepas imam. Supaya kalau imam tersalah, tadi imam tu circle around 10 kali ayat tu. Circle tak lepas. Masuk roundabout tu, tengah jalan kan. Jalan-jalan nak pergi ke ni, sampai bulan tanpa hang, kita nak pergi ceras. Ikut jalan tu Razak. Dia masuk bulatan Pahang tu dia pusing tak keluar. Circle round. Selagi tak ada orang tolak dia keluar daripada tu, tak keluar. Tu pentingnya ada makmum yang hafal Quran duduk di belakang imam. Kadang-kadang duduk jauh, kesian juga, duduk jauh dan dia belakang tak cakap apa. Imam baca surah Isra. Dia pusing tak lepas. Kita duduk belakang jauh lagi. Lepas tu lepas sembahyang. Tadi imam tu baca salah ada orang tegur. Kena betulkan rupanya baca imam ni. Tu betul tak tahu apa yang betulkan menantu sendiri. Menantu tak pun mengakulah. Baba saya itu betulkan tadi. Oh ya ke. Okey, bangga jugalah pak mertua dapat menantu boleh betulkan imam. Tapi cerita dia jauh. Sepatutnya belakang imam tu kena ni. Kena apa orang macam tu. Pasal kalau imam terbatal, yang ke depan adalah orang itu. Tu maksud dia. Kemudian orang belakang macam tu, ikutan dia macam tu. Tapi yang dia kata untuk meletakkan budak belakang soft, saya kata, apa alasan? Batal soft. Ini, itu, tak sunat. Nabi tak kata masalah sunat. Nabi kata apa? Liyalini minkum, hendak duduk di belakangku, di kanan kamu ni, ulul ahlam wan nuha. Kemudian orang berikutnya. So, masalah sikit. Pasal kita kata sebab apa? Bila orang tu nak menghukumkan satu perkara, balik pada hadis yang sahih, barulah selesai masalah. Tapi kalau degil juga, tapi ya ustaz, hadis ni sahih. Tapi salah lah, tak boleh sampai bila tak menang. Aduh ustaz kata boleh. Saya rasa kalau baik apa salahnya. So sampai bila tak habis.
So sebab kenapa kita dalam Islam ni kena ada restriction kepada dalil. Sebab kenapa kita akan baca sambung nanti insya-Allah pada minggu akan datang tentang tajuk ni, dan kita akan habiskan tentang tajuk kumpulan kedua. Kumpulan pertama dia tolak, dia bohong atas nama Rasulullah. Kumpulan kedua ni tak, dia actually dia tak memastikan dalil tu sahih ke tidak. Dia tak buat tipu. Bahkan dia mungkin dia buat tapi tanpa sedar. Tanpa sedar. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, minggu depan ada kelas saya berkenaan dengan puasa Ramadan, apa yang perlu anda peroleh daripadanya. So siapa-siapa yang ada masa ke lapangan, soal Muslim minggu depan kita tangguhlah. Jadi pasal hari tu kan hijab. Ni akan datang ni pula. Nota hijab tak print lagi kan? Sikit lah yang itu baru rusak. Yang mana tu? Yang semalam. Yang semalam hantar? Ada ni? Ada dah. Dah ada. Okey. Jadi kita dah nota hijab hari tu dah ada Nota hijab tu dah ada, dan takhrij hadis sekali sebagainya. Pasal nota tu asal dikeluarkan oleh Darul Qasim tanpa sebarang takhrij. Jadi kena takhrij balik. Hadis tu tadi kena check balik. Jadi kita dah buat dah alhamdulillah. Dalam 11 muka surat. 11 muka surat je. Jadi insya-Allah yang minggu depan kita akan buat tentang puasa. Okey, wallahu a'lam.